Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini saya akan sambung perbincangan poin yang ke-80 persatuan umat Islam. Muka surat 604. Jadi penulis kita ni dia buat tajuk ni maknanya persatuan umat Islam. Maksudnya perpaduan, persatuan dan ittifaq. Ittifaq ni maknanya permuafakatan itu. Hal ini termasuk dalam satu tajuk yang besar sebenarnya. Bahkan mengikut ulama, sesiapa yang menganggap halal untuk bermusuh sesama Islam tanpa sebab syar'i, dia boleh rosak akidah tu. Kecuali ada alasan yang benar. Secara umumnya, seperti mana taat pada ibu bapa, itu satu kewajipan. Begitu juga mana perpaduan, persatuan, permuafakatan, kita kata sama Islam ini termasuk dalam ajaran utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengajak kepada persatuan kaum muslimin dan melarang mereka berpecah belah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, yakni jadi berpuak-puak tu, dan masing-masing bermusuh antara satu sama lain. Jadi firman Allah ini sangat jelas menunjukkan bahawa perpaduan umat Islam itu adalah merupakan tuntutan agama. Sebab itulah dalam agama Islam kita ni dia ada istilah husnuzan, tidak boleh su'uzan. Dia ada sukat-sukat begitulah. Lepas tu dia ada pula mana memaafkan, ithar, kita lebih ke orang lain, kita korban ke hak kita, semua tu adalah nak supaya kalau berlaku perbalahan pun dia hanya sekejap saja. Banyak sebenarnya kalau kita baca dalam hadis, misalnya kalau Al-Adabul Mufrad itu ataupun Riyadhus Shalihin, dia ada sukat khusus tu. Mana walaupun kita berada di pihak yang benar, kita tidak tuntutlah, kita benar, kita maafkan dia. Misalnya ada satu hadis tu Nabi kata silaturahim yang sebenar, yang paling tinggi, iaitu silaturahim yang dilakukan terhadap orang yang memusuhi kita ataupun dia tak layak kita, dia tak beri muka pada kita, dia tidak hormat pada kita. Nabi kata tetap kita laksanakan silaturahim dengan dia, ni pahala besar. Kalau kita bersilaturahim dengan orang yang buat baik dengan kita, yang duk baik sama dah, itu dia tidak besar, boleh pahala juga, tapi pahala dia tak besar. Apa maksud tu? Jadi para ulama sebutkan hak tu sebenarnya salah satu pendekatan yang digunakan oleh Nabi supaya kita ni sentiasa bersilaturahim, bersahabat. Kalau adalah sedikit-sedikit kita kata bibit-bibit perpecahan tu, dia akan hilang dengan sukat-sukat tadi. Nabi sebut misalnya assalamualaikum. Itu salah satu latihan untuk ikhlas dalam bersahabat. Begitu juga Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Kita akan jumpa juga sebenarnya dalam kalau pengaji hadis kalau kita belajar secara sistematik, nak balas ni boleh. Nak balas apa perkara pun boleh.
Tapi semua tu mesti asasnya kerana Allah. Jadi bila sebut kerana Allah tu, mana sebab tu kena sebab betul-betul syar'i lah. Mana tak boleh sesuatu yang kecil. Sebab tu dalam agama Islam kita ni, kalau kita nak bercakap, kita bercakap ni, kita yakin ada kebaikan. Tetapi keburukan lebih besar, lebih baik tidak bercakap. Kita yakin ada kebaikan, tapi timbul keburukan lebih besar, kita diam saja, itu lebih baik. Kenapa? Nak tutup tu pintu tu. Pintu jadi salah sangka, buruk sangka, kita kata menyebabkan timbul rasa tak puas hati sesama kita. Dia kena tutup apa tu. Orang Kelantan kata jangan di mulut lembek lah. Tu bahasa Kelantan. Boroh kecek. Tu tak boleh. Apa tu? Syaitan akan guna selalu. Sebab tu dalam pengajian kita selepas ni, kitab Tazkiyatun Nafs Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia ada tajuk khusus bab bercakap itu. Dia ada bicara tajuk khusus. Padahal kita kata bercakap ini satu keperluan. Banyak orang boleh pala kerana bercakap. Tapi kalau silap, sebab tu dalam Islam tidak benar kita label orang dengan label. Kadang-kadang tak siapa tahap tu pun label munafik, label kafir, kalau khawarij itu label macam-macam label. Tak molek gitu. Pakai kereta Wahabi. Pakai kereta tak betul. Kuat mudah benar. Tak boleh selih lah. Ni pula kata macam-macam. Jadi kalau kita duduk dia memang nak marah lah. Tapi kalau kita duduk dia habis takat tu. Hak tu Islam. Sebab kalau kita jawab pun tidak menimbulkan kebaikan apa pun. Duduk dia. Kalau boleh kita buat gitu, syaitan tak boleh guna tu. Kita tutup ruang untuk syaitan guna untuk jadi balah tu. Itulah dia maksud ke dalam perbincangan ini. Jadi waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Hak ni kalau asal dalam tafsir lah, hal-hal yang berkait dengan akidah, berkait dengan hari akhirat, dah jelas dah mari. Ayat-ayat yang nyata tiba-tiba berselisih juga. Tu kalau hak asal lah. Tapi kalau kita nak pakai ayat ni seperti tuan kita ni buat mari ayat ni, dia bukan merujuk kepada kepercayaan kepada hari akhirat. Ada yang tidak percaya, dia bukan merujuk pada hak tu saja. Setelah datang keterangan yang nyata, kita duk belajar agama, kita tahu dah, tiba-tiba kita berselisih juga. Dalam keadaan yang tidak perlu berselisih pun. Sebab ada memang setengah-setengah perkara tu, dia memang kena berselisih pendapat. Misalnya dalam bab fiqh, tak boleh, memang sengaja Allah buat gitu. Jadi kalau kita boleh berlapis dada dalam bab tu, dalam bab lain yang lebih kecil sifat dia, kenapa tidak boleh berlapis dada? Allah tidak buat kita ni dengan isteri kita sendiri, tak sekira orang lain lah. Hak paling dekat dengan kita pun beza sama. Kalau kita ikut area nak tegak ke hak kita, dia balas nak hari. Dia balas nak hari. Tu belah-belah tu 10 anak memang. Tak balas tak tahu. Anak dia besar dalam ni. Anak pergi di kertis 70 anak dia. Mak ngayuh dia ni memang kita kenal ni, kita sebut kenal. Balas sama. Siapa tu email kata, nak tahu mari nak cerah. Tapi ngekoh macam. Rupanya dia balas ni tanya sebelum ngeri. Lagu tu tak apa. Tu tak angin balas tu. Dia tidak bermusuh. Kalau dia ada balas sikit-sikit, kecil-kecil lah. Tidak siapa bermusuh-musuh dak. Tidak timbul kebencian. Kalau benci, memang dia jadi cerah. Kalau siapa timbul kebencian, dia akan jadi perceraian. Tak molek. Mengenai Nabi sendiri pun ada, okay? Nabi sendiri pun ada berlaku dengan isteri dia. Ada berlaku, kalau kita baca, ni orang panggil asam garam kehidupan Nabi. Bahkan Al-Fadhil Ustaz apa ni? Ustaz Mukhtar ke nama apa tu Ustaz? Bukan Ustaz Mukhtar ni. Ini dia penulis buku, dia orang baca Kelantan kita kot. Dia target dia sebulan sekali nak tulis buku. Memang setakat ni dia boleh buat. Dia hanya menulis. Dia mengajar pun, dia mengajar buku dia. Tajuk dia Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah. Dia sebut Rasulullah sendiri, siapa Rasulullah kata pilih, mu nak Allah ke, nak Rasul ke, nak dunia. Kalau nak dunia boleh, tapi Nabi nak cerah, berat Nabi. Sebab apa? Sebab isteri Nabi dia kena jadi model. Kalau dia rosak situ, model tu rosak, cuba bayangkan jadi lagu mana. Jadi kalau kita perhatikan, kehidupan Nabi lebih berat dari segi tekanan syariat, lebih berat berbandingkan kita sebenarnya. Baik. Kalau saya sebut sana itu, hari itu kih tu laki dia kedekut ya.
Tu ya sebenarnya cerita dia. Ni Tok Iman ni dia jadi mutawih, dia tak ambil sebab kita orang-orang yang duk ngaji agama ni tak apa dia kata mari. Jadi cara mana dia buat? Kalau kita tak beli banyak dia beri sebutir sorang kepada anak buah dia bawa. Jadi tidak berat lah. Jadi kita pun boleh percuma ya beli kitab. Orang panggil kos tu, kos perhantaran tu free lah. Sebab dia agihkan kepada jemaah umrah dia tu. Bagus dia tolong kita ngaji agama ni. Dia kata cerakih kita laki rekut lah. Dia kata bini dia kata tak tahu jalan kedak. Timah dia kata peti pun jerakit dia kata. Dah lebih. Tak tahu baik. Tak tahu jalan kedak. Tapi nak ayat lagu tu lah. Tapi tak cer apa hari ni. Tak cer apa hari ni. Anak pergi singgah maya di Masjid Polimo tu jumpa dia. Sungai. Dan kita tak ada apa. Balas lagu tu dia masih ada. Inilah produktiviti masih ada tu. Tu tak apa tu. Ni tak sebenarnya bermusuh. Timbul kebencian. Orang yang benci ni tak kena doa kebaikan dah kepada orang lain. Tu hal kita tak sih. Baik, seterusnya wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah dari kalangan orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan berasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kalau kita perhatikan puak-puak musyrikin, dia ada puak-puak dia. Dia ada kumpulan-kumpulan dia pula. Kadang-kadang beza sikit lah. Maka dia jadi kelompok, satu kelompok. Kalau anda nak ambil yang paling ketara masalah ni, kayak masalah tarikat. Tarikat ni kita tengok banyak siapa beratus tarikat tu. Kerana beza kadang-kadang satu amalan. Beza bak selawat. Jadi tarikat lain lalu. Lepas tu nak beza lagi mana? Serbai. Kalau ekor ni, nak ni nama kumpulan. Kalau ekor dua, nama ni, gini. Tak ada ekor, lah ni pula. Daripada serbai tu banyak mana boleh beza. Macam-macam pada pakaian. Hak ni pula popok kita serbai hijau. Kalau dia mari Tok Guru kita kata kalau dia mari siapa di kelai kita tengok pakaian kita tahu dah popok dia ni. Mari daripada negara mana dan dia kumpulan mana. Nak ayatnya jelas kumpulan dia. Dia serbai hijau. Baju hijau dia pakai. Popok berelui. Mana-mana pun dia ada tu. Islam tak ada. Islam tidak ada uniform khusus. Tu beza dia lah. Banyak popok dia ni bagi rasa bangga lah dengan apa yang ada dalam golongan. Tak ada dalam kumpulan popok tu. Tak boleh gitu. Ingat cerita anak sebut ni sebab benda ni nyata sangat. Berlaku di kota baru kita ya. Beza pada NGO siapa tak siwi anak nikah. Pada sama Islam tu. Tertangguh sampai 2 tahun. Nikah juga. Lepas tu boleh anak 4 orang. Bapa anak sebut tu buat jumpa di Masjid Kebakrian. Nak ayat bui tak kena benar lagu tu. Tak kena lagu tu. Padahal seakidah dah. Tak boleh gitu Sebab tu cuba eloklah kita guna istilah-istilah yang menyebabkan nampak berpuak. Ni popok salafi ni. Ni beza sikit. Ni tidak. Ni hak ni pure salafi. Mari pure pula. Ni pure hati tidak jelas mana. Salafi. Beza mana beza? Sikit ya. Sikit ya saja beza. Beza bahas tentang ayat-ayat sifat, ayat-ayat mutasyabihat ataupun janggut panjang pendek. Ni popok salafi ke ni? Dia kata tugu entan ni aliran mana dia kata nak pemisah panjang tu semua. Anak kata dia, tak habis lagi yang tadi bab bodoh bab gini kita kata gitu muka dia ustaz ke tak habis lagi ni. Anak lama dah sesal tu. Tak jadi menang apa. Bagi-bagi lagu tu, jadi syaitan suka menang lah benda-benda cicik gitu ya. Hak sunnahnya dia kata, apakah luar kena atas pada buku lali. Bagi lagu tu, isbal, tak nak sahabat langsung. Bagi-bagi lagu tu. Jangan terbewak main lagu tu. Syaitan duk tunggu sama tu. Benda-benda lagu tu. Akhir sekali boleh jadi bala. Baik, seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itulah ingat contoh tu hak Maulana sebut contoh anda tu masih duk pondok cerita ke. Balah 2 orang yang bersahabat karib dengan udai bari ingatlah cerita anda sebut. Syaitan kan dia duk baca kitab duk ngapa matan kitab di pondok dulu duduk tepi benda okey. Lepas tu tiba-tiba tengah pada ada orang tua mana dia panggil 2 orang ni. Saya dia kata siapa dia panggil tu tak tahu masing-masing tak kenal.
Orang kata, "Gi takut nampak petem. Nah, nampak duk aja. Gi siapa kat orang tua tu?" Sore ya gi, sore dia tengok. Orang tua tu kata, "Asal belacar udah bagi." Dia kata, lepas tu, tak ada nak ayat tu ya. Dia pergi. Bila saya dia mari jumpa saya lagi, dia kata orang tua tu ayat tu. Tahu dia kata asal belacar udah bagi. Saya dia kata tak nak sabar. Cuba ayat sebenar ke dia. Tak okey lah panggil nak ayat tu ya. Balah gitu ya. Cerdiknya syaitan. Dia guna modal udah bagi tu ya. Tajah tu cupanya contoh tu. Nak ayatnya kena untuk balas pada hak tu ya. Pada barang kecil-kecil gitu. Kalau kita tak cerdik je lah, kita udah bagi je. Kita belajar. Jadi kawan ni jadi tak percaya. Sekala kita tak ada rahsia antara kita. Aguana, dah ayat gitu. Tak percaya. Balas gitu ya. Jadi main tu sahur tu tajuk tu. Jadi mudah faham. Kadang-kadang benda kecil-kecil ya. Boleh jadi balas. Baik, seterusnya. Jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jamaah rahmatun wal furqah azabun." Berjemaah yakni bersatu padu adalah rahmat. Bercerai, berpecah-pecah, berpihak-pihak adalah kesengsaraan, azab. Ahlus sunnah mengajak kepada persatuan yang dilandas dan pendapat yang masyhur juga mengatakan bila sebut salafus salih mana 3 kurung pertama tu salaf. Tapi 3 kurung pun mula-mula yang menjadi tonggak kepada ikut kita adalah sahabat. Sahabat itu. Yang mana sahabat ni 100 tahun. Sahabat ni. 100 tahun tu zaman dia. Selepas 100 tahun tu tak ada sahabat. Nabi sebut gitu dalam hadis. Ketika Nabi berada di Madinah. Bukan persatuan yang semu, dan semu ni makna yang pura-pura. Semu tu makna pura-pura. Tu bahasa Indonesia lah. Pura-pura yang tidak sebenar. Acah-acah main-main. Itu makna semu. Bukan gitu. Ahlus sunnah tidak menyeru pada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj pedoman mereka, bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah, yakni kepuakan. Tidak. Ana tengok perkara ni memang sukarlah sebenarnya dalam sistem negara kita ni lah. Orang panggil sistem parti secara ni lah, kepartian ni kan. Jadi payah nak buat. Kalau kita tengok dalam ceramah ataupun hak ceramah tu biarlah kita kata tak luar parti kadang tak terkawal. Dalam parlimen pun mungkin jadi gitu juga. Ini kita tengok kata apa jadi gini. Bila bercakap tu tak prejudis, provokasi, gapo dia kata tu. Kita panggil jadi batu api. Lengkap cukup hak Nabi lagi ada belaka. Kadang-kadang sengaja menimbulkan persepsi. Sedangkan persepsi itu fitnah. Ana ada dengar seorang pensyarah dia kata persepsi ni adalah ilmu. Tak. Bukan ilmu. Ilmu dalam konteks agama kita sesuatu yang bersifat fakta. Baru diiktiraf sebagai ilmu. Profesor Dr. Hasan Haban Nakah dalam kitab dia, kitab falsafah Islam lah. Dulu diguna sukat tadi Darul Qasak tu. Dia kata ilmu ni yang disebut dalam Quran semuanya merujuk pada fakta. Benda yang sudah sabit kesahihan dia. Kalau tak sabit tak jelas dia tak panggil ilmu lagi pada hakikatnya. Dari sudut istilahnya, itu dia panggil khabar, cerita saja. Yahtamilu sidqi wal kadhib. Boleh jadi itu masih dalam tahap cerita. Bila perkara itu sudah disahkan, dia jadi ilmu. Tu. Jadi kita ni jangan gitu. Sengaja sama Islam nak menimbulkan sangka buruk pada individu atau pihak tertentu. Itu sebenarnya bukan ajaran agama kita. Tapi lah ni kalau tak boleh cakap gitu, orang tak anggap cerdik. Orang cerdik dia boleh menimbulkan prasangka kepada orang lain, dia boleh cipta isu, itu dia anggap cerdik. Siapa dia ajar gitu? Sistemnya ajar gitu. Jadi siapa dia boleh menimbulkan kesangsian orang terhadap individu, persepsi sehingga orang benci pada dia, itu dia anggap cerdik. Itulah politikus yang bagus. Itu tikus tu. Bagaimana bukan politikus tu? Kalau gitu perangai Islam. Jadi hilang terus akhlak ni. Sehingga kalau kita cuba nak perbetulkan dia ketawa. Dia kata kolok. Macam-macam lah. Dia kata politik memang kena gitu dia tu. Yalah politik tidak politik Islam. Hak ni ahli sunnah, hak ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis kita tipu, kita menimbulkan fitnah terhadap orang kafir pun dosa. Sahkah sama Islam?
Ni istilah naratif nak sekarang ni. Tu jelah tu. Benda tak ada dek. Dia buat jadi nampak macam ada. Padahal Nabi kata kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sama. Bercakap tanpa fakta. Setiap dia dengar terus dia sebar. Tu pun boleh kira sebagai pendusta dah. Dalam neraca sunnah tu. Jadi pokok kita kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Baik. Ahlus sunnah tidak menyeru kepada apa ni? Syekh Safiyur Rahman ni penulis kitab ni lah, Rahiq Al-Makhtum itu. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, dia kata al-hizb, hizb ni asal makna kita boleh terjemah parti. Ni semua tengoklah sini dia buat bawah tu, dia ada buat banyak. Bawah tu dia buat tu dalam konteks penggunaan Al-Quran. Hizbun ni dengan makna apa? Berapa makna ada? Kita akan baca bawah tu. Dia ahak ni dulu. Jadi dari sudut bahasa, kata Syekh Safiyur Rahman, dia kata dari sudut bahasa al-hizb adalah golongan atau kumpulan dari komuniti manusia. Berkumpulnya manusia, makna berpadunya manusia, bersatunya manusia atas kumpulan dia kerana adanya sifat yang dipersetujui bersama dan ada kemaslahatan yang bersifat global. Kita kata sekarang ni, kita kata kita sebut parti PAH, parti keadilan, parti dia parti Melayu ni. Kenapa dia boleh bersatu? Kerana ada titik pertemuan. Memang ada perbezaan, sudut tak belakangnya ada belakang, tapi sebenarnya kerana ada sudut persamaan, itu dia boleh berpadu. Bila hilang tu kerana dia jadi balah pecah. Tu maksud hizb. Sebab itulah dia nak ayatnya ke dia. Umat Islam ni dia berpadu di atas sesuatu yang tak berubah ke dia, akidah. Hak lain boleh berubah, tapi akidah tu tak berubah. Kita berpadu. Kalau berubah hak lain ni, sebab tu dia panggil furuk lah, furuk. Hak usul tu sama, furuk tu boleh beza, tak apa. Tu jadi payahlah nak catch tu. Sebab apa? Sebab orang-orang hidup balas cidik-cidik belaka tu. Bukan kata hak benak-benak dah. Jadi kita ni, rakyat ni kena doa, kalau tidak jadi berah mahal. Tu payah nak catch. Gitu mudah. Berah mahal sebab apa tu? Sebab kita duk balas. Lepas tu nak bersatu, payah. Dia kena perlu satu formula orang hebat juga tu. Nak menyatukan popok ni, dia kena orang hebat juga. Tak orang dengan kelas kita ni. Jadi kita ni ke dia, peranan dia. Nabi sebut doa. Doa kebaikan tu yang kita boleh buat. Lepas tu kita jaga akhlak kita. Jangan pula hak bawah ni balah lebih pada atas relax ya. Tubik parlimen tu makan sekali. Belanja ni. Pokok kita ada kekeh tak lepas-lepas betul. Takut je gitu. Ana sebut tu apa? Kita akan bincang dalam kitab atas sekian akan datang tu. Permusuhan ni adalah merupakan senjata syaitan yang paling ampuh untuk mencerai-beraikan manusia. Besar benar tu. Dia bincang panjang juga tu. Baik. Kita doa. Tu lah kita boleh buat. Kemampuan kita. Doa. Supaya Allah SWT beri, mana orang panggil ittifaqul qalb. Hati tu jadi bersatu. Melihat kepada titik pertemuan. Jangan lihat pada titik perbezaan tu. Dan titik pertemuan tu, dia adalah poin-poin dia tu. Baik. Jadi Syekh Safi kata kerana ada titik pertemuan, sifat-sifat yang bersekutu, sifat sama. Kalau tak ada ni, tak boleh nak duduk sekali. Tak boleh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman atau ikatan kekufuran. Ni kita bincang dalam konteks agama. Orang kafir pun dia bersatu cara dia sebab ada lah tu. Benda-benda yang menjadi titik pertemuan. Sama ada, sama-sama kafir. Ataupun sama-sama akidah yang betul. Sama-sama fasik. Kemaksiatan. Dan terikat kerana adanya perasaan kebangsaan. Orang panggil wataniyah tu. Hizbiyah asabiyah tu. Kau boleh panggil? Patriotisme, itulah kita kata. Semangat kebangsaan itu. Boleh bersatu juga manusia ni. Kerana tu. Persatuan itu kerana setanah air kita. Sanilah. Sama-sama Kelantan lagi. Bunyi kecek Kelantan duduk Mekah tu. Obok kereta. Tu obok kereta. Tu tak lepas tu. Tak sayang orang lain. Perangai manusia gitu. Dia kata saya bodoh lah. Kau ni tu. Gitu manusia. Jadi Islam ajarnya tak apa tu. Tapi janganlah kamu pandai orang lain tu. Tidak boleh ada ittifaq. Tak boleh.
Janganlah kita bersatu semata-mata atas bangsa. Tak kena gitu. Mana kita boleh upgrade lah kita atas nama bangsa, kita angkat dengan sebab kita ngaji, biarlah kita tegak di atas akidah. Kita ni sama akidah. Dia gini mudahlah kalau kita baca dalam hadis. Allah nak ayat kemuncak ni manusia ni, betapa tidak pentingnya, betapa bangsa, keturunan, darah dan sebagainya, dia bukan menjadi penyelamat utama di hari akhirat. Allah bagi dua. Tak kira mu bangsa gapo, mata lagu mana, hidung lagu mana, warna kulit, tak kira, bagi dua. Islam fi zumratil yamin, kafir zumratil shimal. Hak ni duduk di kau panggil kumpulan kanan, hak duduk kumpulan kanan ni dia ada bahagian pula kelompok nabi duduk. Tapi hak ni orang Islam dia bagi dua tu, dia bagi. Tak ada istilah bangsa, parti, tak ada. Kena ingat juga tu. Kena ingat tu. Jangan duduk lebih-lebih sangat. Siapa nak berok pun mai parti. Tu bahasa kapung. No. Anak dengar kata kau dia maksud dia no. Orang kapung ni kecek gitu ya. Kita kata kau dia lah maksud orang tua ni. Siapa nak berok pun ke parti. Hak lain tak lihat. No ya anyo kerah bedamna dalam bab parti. Kata tak ada pun kadang-kadang tu. Tak ada pun. Anak kapuana tu masjid besar je pergi buat balasah kecil je. Apa? Tu email tu parti lain. Oh barak. Ana ingat lagi. Ayah anak jual tuku 2 butir nak buat tu. Nak ayahnya gau je sambil dulu lah. Nak buat masuk engkau tak ngaji Hak atas dan bawah supaya manga. Dia lagu tu. Masjid tu berjalan sampai. Kalau anak klik kapung ni mai balasah. Cik balasah. Buruk mek. Buat apa bagi sakit berlaku. Masjid comel main buat apa? Parti tak support. Mana orang yang menjadi penyebab lah kita kata tak. Tu maknanya dia kena jawab lah depan Tuhan tu. Enggak zaman tu ni ada berat benar. Kalau kita nak bicara zaman tu kita tengok, kalau kita itu balik lah. Manusia ni tak erti gapo sebenarnya hakikat bab politik ni sebenarnya. Siapa jadi gitu sekali. Hak ni pula kata ni tak ada dalam Islam, tak ada politik. Hak ni pulaknya. Hak tu ya puak tu naik angin tu. Balah dia. Tu. Jadi sekarang ni lega sikit. Dia mari nyakit lain pula. Cuba perhatilah. Sebab itulah kena ingat semua kalau kita duk ngaji ni. Kalau kita duk ngaji ni kadang-kadang bila kita nak bawa dalam kehidupan, dia jadi payah. Sebab sistem yang mengongkong kita ni bukan sistem Islam pun. Cumanya orang Islam terlibat kerana ada beberapa sudut yang dikira ada kepentingan umat Islam. Sekadar tu ya kalau kita boleh kata pun. Sebab tu jangan lebih-lebih lah. Biar pada-pada. Baik. Ni kerana bahasa, kerana pekerjaan atau apa-apa yang serupa dengan itu, berupa ikatan-ikatan kriteria kemaslahatan yang secara adat manusia akan berkumpul, akan bersatu di atas sebab tu. Gitu ya manusia ni kadang. Jadi gapo dia hadir ayatnya sini ya. Selepas ni dia akan sebut. Itu dia panggil secara umum. Orang tak ada agama pun dia bersatu, itulah antara sebab dia. Antara sebab dia. Bayangkan kalau pergi Mekah misalnya, contoh ni. Kita tobik pakai baju Melayu tak? Mari dekat lah buat kita. Dia ada pun pakai baju Melayu. Kita hanya terada. Kita bawa baju Melayu betul lah, pakai baju Melayu. Di tengah-tengah orang pakai jubah, kita pakai baju Melayu tak? Mari peluk gini. Ni buat kita. Dia kata parut sungguh. Memang gitu manusia. Jadi Islam kata tak apa tu. Cuma dia kena naik satu tahap. Biar betul-betul. Hak tepat orang panggil hakikat. Bersatu ni atas rasa dia. Bukan atas rasa baju Melayu. Bukan atas rasa bangsa. Atas rasa akidah. Hak lain tu kecil-kecil lah. Hak besar sengerti. Kalau tidak dia akan jadi asabiyah jahiliyah. Puak kita betul belaka. Apa sebab puak kita? Bukan atas rasa betul. Bukan atas rasa puak. Dia akan jadi gitulah. Sebab tu agama dia bawa persatuan. Wa'tasimu bihablillah. Dengan agama. Bukan dengan bangsa. Bukan dengan puak dan kelompok. Penyakit ni kena berlaku lah. Kena berlaku. Jadi syaitan guna ni. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Kalau bawah ni cuba tengok 937 tu. Ni kita nak ambil sedikit. Ni dia panggil pendekatan secara Qurani. Kita nak memahami kalimah berdasar pada Quran. Sebab kalimah hizb digunakan dalam Quran. Cuba tengok. Lafaz hizb ada beberapa makna. Kalau ditinjau dari aspek bahasa, dia marilah. Misalnya salah seorang tokoh bahasa Al-Fairuz Abadi dalam kitab Basairu Dzawit Tamyiz, dia kata al-hizb adalah kelompok atau golongan. Al-Ahzab jamak dia.
Ahzab ni jamak. Hizbun, hizbani, ahzab. Adalah kumpulan orang-orang yang bersekutu yang memerangi Nabi. Ini hak dalam Quran guna. Padahal ahzab ni kalau kita guna dalam hak tidak berkait dengan Quran, mana kumpulan-kumpulan ya. Tapi hak diguna tentera ahzab tu, dia khusus kepada kelompok bersekutu yang dikepalai oleh Quraisy hak nak serang Nabi dalam peperangan Khandaq itu. Jadi Al-Ahzab ni, sedangkan dalam Al-Quran terdapat beberapa sudut pemahaman Al-Hizb. Misalnya, yang pertama, ni surah Ar-Rum ayat 32. Bermakna beberapa golongan yang berada dalam perbezaan pendapat, syariat dan agama. Setiap golongan berasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dia dengan makna begitu. Ni dia panggil Hizb jahiliah lah. Berpihak dalam pemikiran jahiliah. Yang kedua, dalam Quran juga surah Al-Mujadilah ayat 19 bermakna tentera syaitan, hizbus syaitan. Dia guna hizb juga. Yang ketiga, bermakna tentera Allah. Ada juga guna hizb, mana tentera Allah. Al-Mujadilah ayat 22. Adapun tentera Allah, hizbullah lah. Maka mereka di dunia adalah sebagai pemenang, penolong yang membantu agama Allah. Dalam Al-Ma'idah ayat 56, mana akibat balasan bagi mereka adalah sebagai pemenang yang beruntung, al-muflihun, yang beruntung di hari akhirat. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks ni, penggunaan kalimah hizbun dalam Quran ni ada yang digunakan untuk kumpulan yang baik dan ada juga untuk kumpulan yang jahat. Guna belaka. Tu. Tu nak ayat dari segi penggunaan saja. Baik, seterusnya. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seseorang yang berakal bahawa setiap hizb, setiap kumpulan dia ada prinsip-prinsip dia. Hal tu semua orang tahu. Kalau orang cerdik dia akan faham hal tu. Bukan suatu perkara yang pelik, yang ganjil lah. Itu maksud dia. Mempunyai prinsip-prinsip. Setiap kumpulan dia ada prinsip-prinsip dia, ada pemikiran, ada sandaran yang sifatnya bersifat, kita kata intern, jenis sifat, kita kata apa dia kata, dalam sifat luar, ataupun sifat yang menjadi ciri-ciri utama, teori-teori falsafah yang menjadi landasan, yang menjadi dasar sebagai undang-undang bagi kelompok hizb. Mesti ada tu mana-mana pun, meskipun sebahagian mereka tidak menyebut sebagai undang-undang. Sebab pelbagai kita pun ada pelbagai bertulis, ada juga pelbagai tidak bertulis. Hak tidak bertulis tu hak silap dalam mahkamah tu. Kalau kita baca buku undang-undang kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Begitulah juga mana-mana pun. Baik, ni kalau kita baca habis kita faham maksudnya. Ni kita sebut secara umum dulu. Lagu tu lah setiap kumpulan mesti ada tu kecenderungan dia. Sebab anaknya gini, anak sebut ni sebab kita sign belaka. Parti pun kita sign belaka. Begitu juga pada NGO pustaka kita sign lah. Jadi kita duk tengok tu, anak duk tengok lah. Memang ada betul sungguh sepah dia sebut ni. Kadang-kadang jemaah Islam ni bukan parti politik pada NGO. Dia kritik jemaah ni atas rasa gini-gini. Kita tidak gitu. Jadi gitu. Jadi kita tu makna kumpulan kecil, bukan kita tu ahli sunnah dak. Tu. Jadi perkara-perkara gini kita kena kurangkan. Kalau tidak dia akan jadi orang panggil dinding lah yang akan memisahkan kita. Jadi kena jaga perkara tu. Walaupun dia tidak sebut, tak ada pun kita kata dalam buku undang-undang parti dalam ni, tapi tak jadi gitu. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem organisasi mana-mana kumpulan, dan hizb kumpulan itu sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Bila dia buat prinsip dakwah kita begini-gini, jadi nama satu kumpulan dia. Jadi hak mana tak kena dengan prinsip tu, apa tu bukan puak kita. Rosak lagu tu. Punah jana habis tu. Jadi kadang-kadang sama ya semua masjid gitu juga. EJK masjid. Tu masjid lain, tu bukan masjid kita. Apa juga lagu tu. Tak boleh. Ana ada pengalaman lah kita pernah bincang. Okay, kita nak buat program, kita nak gabung masjid, payah nak terima. Sebab kalau kita buat satu program, sekali program kita gabung masjid, pakai atas dasar kita kata gabung dia utama penaja tu beberapa buah masjid, kos pun jimat, waktu semua jimat. Orang pun kita boleh kumpul ramai. Tapi tak sih, apa tu?
nak suruh bunyi masjid kita saja. Dia ada penyakit tu juga. Tu masjid tu. Nah, tu. Barang siapa yang mempercayai serta meyakininya dengan sungguh-sungguh, atau dengan istilah lain dia mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i, amal dalam bentuk kumpulan yang tersusun rapi dalam hizb tersebut, dalam kumpulan tersebut, maka ia menjadi anggotanya atau termasuk pendukung setianya. Adapun yang tidak setuju atau menolak, maka dia tidak termasuk anggota hizb itu. Maka undang-undang tersebut menjadi asas walak, kesetiaan, loyalitas dan barak permusuhan kepada persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Makna kerana dia buat, orang panggil dasar persatuan kita, prinsipnya gini-gini. Hak mana bercara tak? Jadi akhir sekali balah kerana kih. Orang panggil undang-undang tubuh sesuatu persatuan tu. Jadi balah gitu. Misalnya anak sebut ni hak gang, ni contoh hak gang ni berlaku di bukan pelajar masa di Mesir lah, saya nak cerita. Dia balah ni, dia kata pupuk kita ni gini, mesti kita kena jaga pakaian. Misalnya dia letak tu, saya nak sebut dia letak tu pih kena pakai. Dalam satu kumpulan, tiba-tiba bila ada satu kumpulan ni, satu kumpulan pelajar lah, ada tak pakai pih, dia tak panggil, dia tak iktiraf kumpulan walaupun senada dah tu, sehingga mesyuarat lantik EJK tak panggil, kita tak pakai pih. Enggak, kalau hak ni balik pergi jawatan parti, jalan mana kot? Orang tak tahu nyakit dia mesin. Tu. Anak sebut ni bukan apa, bukan kecek saja. Kita pergi jumpa dah lah. Kita pergi bawa, siap dengan kertas kerja, siap dengan dia punya masa tu CD lagi, tak ada pendrive lagi. Ni pergerakan Syiah di Malaysia gini ustaz. Kita kena buat gini, ke siap tu. Dia kata minta maaf, Ana tak dah, dia kata nak cara Syiah. Sebab lah ni Ana duduk nak dakwah di Kelantan, nak dakwah seorang pakai piyah. Kita ili kepala, mujulah aku pakai piyah pergi hari tu. Kalau aku pergi tak pakai piyah memang, kita pun letih-letih, anak turun lih tu letih. Guru kita kata paruk ni, kata paruk tak paruk lagu tu lah. Ni nak dakwah pakai piyah, pakai piyah tak payah dakwah. Supaya kalau ada orang kata kita nak dakwah orang masuk mazhab Syafi'i, itu manusia paling gong, tak ada lebih gong pada tu. Nak ayat ni bunyi benar-benar tu ya. Kadang-kadang dengan sebab tu jadi pecah, tak panggil mesyuarat, benda kecil, benda-benda gitu. Tu ya. Nak ayatnya ni dia sebut ni lah. Kadang-kadang sebenarnya hakikatnya pecah ki benda-benda gitu ya. Bukan besar sangat pun. Kadang-kadang berlaku gitu ya. Sebab tu kadang-kadang kita cemuh lah dengannya. Dulu tak boleh gini, dia tak layak, tidak boleh. Dalam Islam pun mana tak boleh kita bersatu dengan dia. Lepas tu boleh pula. Alasannya ke dia pula? Demi perpaduan Melayu. Serabut perut kita dengar tak. Dulu tu tak boleh yang kira gini. Lepas tu guna tu jadi halak. Kita ni Allah kalau guni. Kita ni orang, dia kena mikir, bukan lembu. Jadi kena fikir, tengok lagu mana. Jadi sebab anak sebut ni bukan nak kritik atas dasar nak cela ataupun nak merah, tidak. Nak ayatnya kadang-kadang sesuatu ni kalau kita nak bersatu, kita akan ada alasan nak bersatu. Tapi kalau kita tak mahu bersatu, kita akan cipta alasan, 1000 alasan untuk tidak bersatu. Kalau nak sebut terang tak boleh sebut terang lah, sebut jadi perik mata mata. Kita tengoklah kadang-kadang bila nak bersatu, sasa alasan boleh dah nak bersatu atas nama perpaduan ummah. Tapi bila nak balah, kadang-kadang sah juga alasan. Jadi maknanya sebenarnya boleh sangat kalau nak bersatu. Boleh sangat. Boleh hejah. Boleh hejah kalau nak. Ni kita sebagai rakyat dia nampak ni. Sebabnya dia sistem alam dia Allah buat. Akan datang kita akan jumpa dari kita ni. Sistem alam dia. Bila kita balah, dia jadi lemah selalu kita. Lemah ekonomi, lemah ikatan masyarakat, lemah serba-serbi. Tu. Dalam kitab Al-Adal Bumufruk tu, makna bila komuniti masyarakat tu, ni kita bicara di kalangan orang Islam lah, masing-masing prejudis antara satu sama lain, hilang sifat kepercayaan. Hak tu semuanya mana ada terangkat barakah dari sisi Allah. Tu. Bila tengok orang tu, dia sebut warna, tak sebut dah. Tu warna tu.
Warna tu sebut warna pula. Warna ni tu bahaya, tu rosak. Dulu ana ingat ada lagi lah ni. Guru ana juga sebelum dia jadi pensyarah, sebelum dia jadi profesor, dia guru ana ngajar di sekolah. Dia boleh tanya. Dia tanya tu dalam kelas masa kakak ana ada kelas. Kakak ana lepala kelik teruk. Teruk dia kata. Neng kakak ana. Dia tanya pelajar, "Ayah awak ni Islam ke kafir?" Dia nak tanya masuk Islam ke kafir tu mana pati. Berat benar ni, hak ni berat benar ni. Siapa guru ana kata malah nak kata kalau setahun ni khawarij tu ni. Makna dia nak tanya pati, dia tanya lalu Islam ke kafir. Budaknya dia bengong nak jawab ni. Muka baru masuk. Itulah hati-hati dah kalau siapa tahap tu. Tapi orang lagu ni Allah hina dia di usia tua dia. Kalau dia kata kafir dia pula masuk tu. Allah hina dia. Dia jelak habis tu 10 40 tahun dulu. Nauzubillah ni. Sebab tu jangan lebih-lebih kita ni. Pada-pada lah. Sebab tu dalam Islam kita ni kita nak Imam Abu Hanifah kata, kalau kamu tengok orang Islam tu ada 99 ada sebab kita boleh kata dia kafir. Cuma ada sebab yang ke-100 sebab kita was-was. Tak boleh kata lagi. Nak ayat ni kena cemak. Sebab kalau dia betul-betul kafir, kita tak kata pun dia kafir di sisi Allah. Cuma kalau kita kata dia kafir, tiba-tiba dia tidak kafir, hak tu hak bahayanya. Kecuali kalau dia kufran bawah, kafir yang nyata, hak tu tak boleh pula kalau tak kata. Kena kata. Takut orang terpengaruh pula dah. Jadi kena tengoklah. Sebab tu kena berhati-hati suruh. Sebab anak ni bercakap ni dalam keadaan dalam pemikirannya, benda-benda gini, jangan kita nampak hanya situasi yang kita saja. Tidak. Dia ada selagi dia panggil syaitan dan iblis tu. Hak kita tak nampak tu. Hak tu hak bahaya. Hak dia tengah sama tu. Tu. Baik. Cuba tengok lagi. Atas pertimbangan yang demikian, maka sesungguhnya di dunia ini hanya ada 2 hizb saja. Jadi kalau kita perhati-perhatikan, sebenarnya ada 2 kumpulan lah. Apa dia? Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Kumpulan Allah yang teguh taat, patuh syariat, patuh sunnah, dengan kumpulan yang tidak patuh sunnah. 2 tu ya. Tu. Maknanya kumpulan, kita nak terjemah parti Allah ke kumpulan. Maksud kalau parti, boleh ke parti mana kumpulan? Hizbullah mana kumpulan Allah? Ataupun kumpulan syaitan. Yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Yang menang kalah di mana? Nisbah pada hari akhirat. Sebabnya hak menang ni itulah inna hizballahi humul ghalibun. Parti Allah yang akan menang. Mungkinlah ni tak nampak, tapi di hari akhirat mesti menang. Sebab dia Allah, dia kaitkan dengan Allah. Allah akan memenangkan kumpulan dia. Di dunia nampak tidak gitu zahir. Orang yang memasukkan hizib, yakni kelompok pergerakan jemaah ke dalam Hizbullah, maka dia telah merobek-robekkan Hizbullah, memecah belah kalimat. Jadi duduk dalam satu akidah, dalam semua dalam neraca ahli sunnah, tiba-tiba ada kumpulan-kumpulan pula balah sama-sama ahli sunnah tu. Ini misalnya orang yang gelar pokok sunnah, pokok salafi ni, kalau di Selangor ada kumpulan, ada salafi juga. Siapa ada setengah tu dikata hak ni pure salafi, ada juga hak tidak pure tu. Apa tu? Adalah sikit perbezaan. Apa tu? Sebab terima Asy'ariyah. Hak terima Asy'ariyah ni, kita ni kadang-kadang balas ni bab forok, bukan bab usul akidah pun. Kata gitu. Dia kata ni tidak pure ahli sunnah. Tidak pure salafi. Pulaknya. Perangai tu. Biar agak beza tu bagi usul, kalau beza bagi forok ni tak jadi masalah. Baik, seterusnya. Seorang Muslim wajib meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit. Sempit. Kalau seorang itu boleh belah pedas, dia tak apa dalam hizb. Kadang-kadang molek je, molek. Ni 10 badai NGO, tapi boleh bersatu hati. Apa jadi banyak tu? Untuk memudahkan pengurusan. Adalah alasan dia, tapi dia boleh bersatu. Puak-puak ni anjur, kita bagi sokongnya. Kalau lagu tu tak apa. Sebab tu payah. Bila 10 kumpulan, ahli sunnah belakang, Islam belakang, nak bersatu payah. Mesyuarat 4 kali, tak sehari. Sebab ramai. Jadi masing-masing ada ketua, ada kecenderungan, ada cara berfikir masing-masing. Dan masing-masing akan berbangga dengan ketidaksamaan itu. Bagi dia itu keistimewaan puak kita.
Duduk situ kan, syaitan kata, boleh syaitan lalu. Benda-benda gitu. Dan terkutuk yang telah melemahkan Hizbullah. Hizbullah ni maknanya Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok golongan jamaah supaya agama Islam ni seluruhnya jadi milik Allah. Baik. Ahlus Sunnah mengajak orang Islam kepada persatuan di atas agama. Sunnah tu mana agama? Atas sunnah. Jika orang Islam bersatu di atas sunnah, mereka akan mendapat rahmat Allah, kebaikan dan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran. Sebab itulah setengah-setengah ulama ni anak nak sebut ni dalam kitab, ulama bincang kenapa Allah takdirkan generasi semua dijamin syurga, generasi sahabat ni boleh jadi balah siapa berlaku peperangan menyebabkan kematian siapa. Ialah dalam peperangan Siffin tu siapa kata 10,000 pada mati sahabat tabi'in mati sama Islam. Hak sahabat tu mana hak jamin masuk surga? Sahabat tu Quran pun sebut. Apa jadi balah? Balah bukan balah kecil-kecil, balah kumpulan besar perang. Bila sesiapa pok dia kata hak ni mati syahid, ni mati syahid. Apa jadi perang? Kena kaji lah. Di situlah kita nampak dia ada pihak yang ketiga tu, hak syaitan, hak palitan. Syaitan ni ada hak syaitan tak nampak tu, hak tu suku ni hak nampak ni ada je. Hak jadi batu api, hak ni duk pelaga orang ni. Siapa dia agak-agak ke tempat kita ni? Siapa dia? Kadang-kadang kita nampak macam wartawan dia tu. Ni ada pelaga orang. Orang royak buat kenyataan lagi, dia pusing kenyataan lagu lain. Jadi balah orang royak hitam dia kata kelabu. Padahal bahasa kita gunanya hitam. Puak-puak ni tak amanah nak sebut cerita. Bukan semua, tapi ramai lah. Biasanya kalau wartawan politik ni kan, memang berat benar. Kita pernah hantar satu artikel untuk dimasuk dalam akhbar. Artikel ni berkait dengan Syiah. Kita sebut dah dengan perjanjian jangan ubah walaupun sepatah perkataan. Kalau rasa artikel ni berat, jangan siar, hantar balik pada kita. Dia kata tak apalah, tu syarat dia. Sebab dia minta nak, kita bagi, kita buat syarat jangan ubah walaupun satu patah perkataan. Kalau nak ubah, tanya kita dulu. Tiba-tiba dia ubah bukan sepatah, jadi makna lain. Jadi Syiah ni mazhab jadi. Lepas tu anak tabak, anak kata tak atar. Apa tu? Dia kata boh, dia kata bayar. Kata buat di ya, kau boh buat di. Kita mahu. Dia kata ustaz dia nak nama. Kata tidak nak nama, kata ni bahari Syiah ni bahari lagu lain. Mu tak erti kata tak sah lah, kata buat sendiri lah. Marah lagi sebab dia jadi ubah je kita baca tu, kita pun jadi pelik artikel kita. Anak kata dia, anak kata berat jugalah. Anak kata ni perangai tidak orang Islam lagu ni, kata ni. Nak ubah karya orang. Sampai kejut kita baca. Lepas tu dok putus terus hubungan, tak boleh. Mari kecek molek lepas kapi mari. Noyak ju. Tiba-tiba ambil kalau dia ubah ikut dia nak. Dia kata bagi idea, kata nak rakyat kita jangan nak ubah kena rakyat saya dulu. Kalau nak ubah tu kena tunjuk, kita nak tengok, kita nak ngesah ubah tu je lagu ni. Ubah jadi ubah. Kita baca pun kita rasa macam mazhab Syiah. Nya ubah dia. Padahal tak sebut dah nama Khomeini tu. Kalau sebut nama Khomeini memang tak boleh lah. Masuk dalam akhbar ni. Nak ayatnya popok ni setengah-setengah bukan semua. Popok ni duk pelaga orang. Wama tu mau tanya, dia tanya jangan terbaik jawab. Sebab tu nak selamatkan dia. Jangan nak kali orang lama keluar punya pekecek juga tu. Nya pusing kau tu mesti ligat. Zaman dulu yang main peranan gini ni adalah golongan munafiki. Dialah yang menyebabkan jadi masyarakat pecah belah. Padahalnya kalau dalam agama kita, akhlak, orang panggil akhlak, bila seseorang itu bercakap, kita nampak percakap dia boleh membawa kepada keburukan, kita kena takwil kepada kebaikan. Kena hijah biar jadi baik. Ni dah benda hak molek orang sebut, dia hijah biar jadi orang balah. Pasti nanti tengok. Bila jadi isu, dia akan diberi hadiah oleh bos dia. Tu perangai agama dia gitu. Orang Islam ke lagu tu? Berat benar apa ni. Baik, kita sebut dalam bahasa kita pemberita. Kalau dulu dia panggil perawi lah. Kalau dulu dia panggil perawi. Perawi ni orang pergi cari maklumat dan dia sebarkan dia bawa. Tu perawi. Jadi pemberita-pemberita ni hakikatnya kerja tu lah. Lepas tu orang nak panggil perawi ke dia tu.
Hak jenis hubah, hak dia dengar. Tidak perlu perawi pendusta. Oh berat hati Pak Tuhan kadang dia mari mikir lagu mana pok ni di hari akhirat. Gak dia tak minta maaf dah tu. Oh dahsyat hati lah. Kan kita belajar ke perawi ni kan, kalau dia tak ingat, cuba bayangkan. Ni masa anak belajar lu, kita pun masa kita belajar sekolah tak jumpa ni. Bila belajar tu guru kita sebut mana sebut, bila kita tengok ada qala Rasulullah. Guru kita kata kena terjemah Rasulullah, jangan terjemah Nabiullah. Sebab apa? Sebab dia sebut Nabiullah. Hak tepat kata qala Rasulullah, kena kata qala Rasulullah. Padahal Nabi Rasul tu lah ya. Orang tu lah Muhammad bin Abdullah belaka, tak leh. Nak jaga lafaz. Sebab tu perawi-perawi kalau dia tak jelas sama ada hak ni atau gini, dia akan guna atau. Nabi sebut gini 2 kali atau 3 kali. Maknanya tak ingat ke? Nak ayatnya cermat. Tiba-tiba dia main nengung nak ubah tu. Nak ubah mana ni? Siapa tu ni yakna tu? Nawaitu tu. Rosok ada hadrat. Jadi orang-orang yang terlibat ni dia tak sedar dia tu adalah perawi. Terlibat dengan dosa pahala. Sebab maklumat dalam agama ni dia mesti melalui proses yang ketat untuk penyebaran, tak boleh main-main. Tu. Mana awak lagu mana? Nah. Baik, kita ambil sikitlah ambil yang terakhir. Sebagaimana firman Allah, wa atii'ullaha wa rasulah. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih. Tanazuk ni makna berselisih, balahlah. Yang menyebabkan kamu menjadi lemah. Gentar tu makna lemah. Fatafshalu tu makna kamu jadi gagal, jadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu. Tak ada, tak kuat. Padahal Melayu di Malaysia ni 51%. Nah, 51%. Bangsa lain tu capur-capur 49 tu. Kau tak siapa tahu dah 51 dah ni. Ana setengah ana 51 lagi. Jadi 49 tu bangsa-bangsa lain. Tapi buat apa jadi tu itulah sebab tak satu tu lah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Kalau kita nak tadabbur lah, Allah sebut jangan balas, kena taat pada Allah dan Rasul. Mana asas kita nak bersatu adalah Allah dan Rasul. So, lepas tu jangan balas. Jangan balas ni tanazuk ni kalau kita tengok dalam tafsir, balas berpanjangnya. Sebab tu Nabi kata kalau sekat 3 hari tak apa lagi. Tidak 3 hari 5 tahun. Lepas tu jangan berbalah sehingga hilang kepercayaan kepada orang lain sama Islam. Baik. Kalau berlaku gitu, dia panggil falil akibah. Ni kalau kita nak bicara secara tadabbur. Kalau balah juga, tak boleh selisih sikit, tak serupa sikit. Sudah, nampak bibit-bibit perpecahan. Sikit yang nampak tak serupa. Kalau berlaku lagu tu, fatafshalu, kamu akan jadi lemah. Hilang, jadi mudah takut, jadi rasa bimbang, tak yakin bersih akan berlaku gitu. Kesal dia akan naik, kalau tidak ditangani dengan betul dia akan naik, wa tazhaburi hukum, kamu akan jadi lemah. Tu kesal dia. Baik, kemudian Allah kata wasbiru, kena sabar. Apa dia maksudnya? Tiba-tiba mari ayat wasbiru. Nak ayatnya dalam proses kita nak elok supaya tidak balas, dia kena ada kesabar, kena ada bagi dia panggil jangan kalau tak boleh memang balas semua. Kita benar, betul, kita benar pun. Hak dia sebut tu kita anggap tidak benar, tapi setara mana? Kalau ikut dia lagu mana? Kena sabar. Lepas tu kalau orang kecek kadang dia menyinggung perasaan kita, kena sabar. Tu maksud dia. Kalau tidak sebab suami isteri lah, suami isteri. Nah, isteri dengan orang tino, dia ada perasaan cara dia tu hewan tak serupa. Kita cara kita. Masing-masing kalau tak boleh sabar, balas dan hari. Pandang kat sana. Balas semua, akhir sekali berlaku perceraian. Baik. Kemudian Allah sebut innallaha ma'as. Mana orang yang sabar walaupun mungkin nampak dia kalah di dunia, tapi dia akan bersama Allah. Kesal sabar.
Kan sabar kena ingat aja. Terakhilah kita berhenti setakat tu. Hak nama tu kita bincang. Kena ingat semua ni. Bila sebut sabar, dia 3. Sabar as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam melakukan ketaatan. Makna istiqamah. As-sabru indal musibah. Sabar ketika menghadapi ujian Allah. Yang ketiga, as-sabru anil maksiyah. Menahan diri daripada melakukan maksiat. Semua tu dalam istilah agama sabar berlaku. Kena sabar. Kalau tak ada kesabaran, payah nak boleh bersatu, payah. Balas semua. Hak ni buat kenyataan sikit lah, tak serupa. Lepas tu, media mari. Media pun, media berhawah, suka rasa guni. Gak kita pun jenis tak cerdik. Aku esok buat press conference pula. Gini. Jawab pula. Tu jadi balas. Tu ya. Tu orang peranan syaitan. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Jadi hak ni sebenarnya tajuk paling penting kita pakat-pakat fikirlah. Sesama kita, insya-Allah. Mungkin jangan kita fikir kecil doa kita. Jangan kita fikir doa kita supaya pemimpin kita ni bersatu. Jangan kita fikir tu kecil. Kita kata gapo dia ya peranan bo kita baca nak jangan. Doa ni senjata orang beriman. Hak tu yang kita boleh buat. InsyaAllah untuk minggu depan kita akan sambung. Namun wajib diketahui. Okay. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kitab tu belilah ke roh kitab tu. Kitab Minhaj ni dia. Sebab ketua Rejah kata siapa dia tak ada kitab tak boleh masuk kelas. Berat juga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.